Hebat betul melukis angkasa tu. Tapi saya ni pun dulu masa kecil-kecil, saya suka baca komik. Serius? Awak baca? Tapi awak ada tiru nak lukis-lukis tak? Cuba tapi tak jadi. Tapi bayangkanlah waktu kecil-kecil dulu kita tak ada media sosial. Jadi komik-komik yang ada ni sebagai peneman kita dan kita excited untuk beli keluaran yang seterusnya tau. Kan? Tapi macam kalau Muaz perasan, anak Muaz suka lukis, tiru-tiru nak lukis cara-cara komik lukis tu. Muaz kena pupuk dia. Betul. Jangan stop dia. Kok tengok boleh jadi macam pelukis komik dalam ni. Hebat, luar biasalah. Kan? Saya tertarik betul. Ini adalah karya daripada orang kita sendiri, orang Malaysia, luar biasa. Jadi kita nak bawakan untuk anda seseorang ini yang akan berkongsikan mengenai lukisan komik. Yes, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersama dengan Encik Muhammad Adnan Samsudin yang juga dikenali sebagai Nan Zotaro. Ya, saya. Kenapa Nan Zotaro ni? Sebab basically saya memang asalnya memang minat komik Jepun dengan kartun Jepun. So kita tambahlah Taro tu kasih bunyi Jepun sikit. Saya dulu dibesarkan dengan Pedang Setiawan punya komik. Kan? Semua orang kat Malaysia kalau ada collection tu saya rasa dan pun orang yang sama kot. Ya, saya antara orang yang suka belilah komik Hong Kong tu. Kan? Tapi tak sempat nak collect lah, tapi suka baca lah. Kan? Jadi adakah itu memberikan inspirasi untuk membuat komik-komik ni? Itu adalah antara yang sebab-sebab saya suka buat komik lah. Tapi yang the main reason yang buatkan saya betul-betul minat buat komik ni sebab saya suka movie dengan animation. Saya suka macam saya ada banyak story nak bagi tahu, nak tell, tapi kita nak buat movie dengan animation ni macam budget tinggi sangat kan. So the cheapest way is komik lah. Komik Dan ini adalah antara kita boleh kata produk yang kita boleh banggalah. Hasil karya Encik Nan Zotaro sendiri yang dijual di Amerika Syarikat. Sebetulnya kalau kita tengok dekat dalam dia, konten dia adalah dalam bahasa Inggeris. Betul. Tapi hasil dia hasil macam antarabangsa. Memang sangat-sangat cantik. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Apakah sebenarnya cerita Andika ni? Kisah apa ni? Andika ni dia berlaku kat sebelum tu dia punya setting ni ialah alternate universe. So it's not an actual storyline kita lah. Tapi saya ada masuk unsur-unsur historical characters macam Hang Tuah dan juga folk tales kita lah. Macam Badang ke Tanggang ke karakter-karakter macam itulah. So cerita ni pasal budak ancient tribe yang bernama Andika ni. So dia dah memang profesieskan untuk memburu ada 3 demons yang telah terbebas kembali. So dengan menggunakan kapak yang istimewa lah. Kapak tu very powerful. Dia boleh control monster. Nama dia Benta Genggara. Benta Genggara. So waktu dia memburu tu, apa yang dia tak tahu ialah banyak raja-raja dan warrior-warrior terbilang pun nak memburu kapak tu untuk diorang pegang lah. Tak percaya sampai sekarang tak percaya lagi. Sangat cantik. Ini ada penonton kita Ismarul Ishak kata, wah baru semalam jumpa di booth PBAKL terbaik. Ada dekat situ juga. Kenapa kita panggil Encik Nan Boleh? Okey, mungkin Encik Nan boleh kongsikanlah kenapa nak mengetengahkan budaya Nusantara ni dalam komik Encik Nan. I think it's good jugalah kita ketengahkan kita punya culture dunia kita, because kalau kita tengok dalam mainstream punya content kat movie ke kat series, tak ada betul-betul yang kita ketengahkan Nusantara. Kita ada macam very basic culture like Indian, Chinese, but kita ni Malay culture ni macam sama-sama grade. Kita je lah yang buat benda tu. So masa saya buat komik ni, saya memang tak fikir benda ni saya nak buat lokal. Saya fikir macam mungkin satu hari nanti pergi overseas kot. Baik siang-siang kita buat Nusantara ni. So that's why lah saya rasa saya cabar diri saya untuk buat cerita yang berlatar belakangkan kita punya culture lah dengan ada twist of fantasy lah. Jadi bagaimana penerimaannya dari segi demand juga? Saya tak tanya detail sangat pada publisher saya lah, tapi so far saya rasa macam is going good sebab still keep going sebab benda ni is 12 isu. So yang dah keluaskan 2 isu, 3 isu is coming on July, and then yang buat dia special tu sebab this is macam invitation from sana, bukan saya yang pitch. Diorang yang nampak artwork ni, diorang yang message saya, and diorang yang nak benda tu. Sebenarnya kan susah tak nak lukis komik ni? Tengok macam Muaz, mula-mula kecil kan dia lukis sikit tak jadi, dia terus tak nak lukis. Betul. Ini dengan colour lagi, saya tertarik betul lah. Kan? dia punya terms tu saya rasa lebih tepat kalau kita cakap dia mencabar. Sebab buat komik ni sebenarnya nampak macam seorang diri lah. Sebab macam contoh saya kan, saya kena fikir cerita, saya kena fikir dari segi drawing,
macam mana storytelling dan juga sebenarnya lakonan setiap pada karakter-karakter tu. So we have to do that alone. Of course ada certain part memang kita ada team. Tapi memang mencabarlah juga buat benda tu. But bila kita dah passionate, we just go through je lah cabaran tu. Betul. Jadi lepas tu dia kena ada bayangan lah sebab karakter-karakter ni macam saya tengok ini adalah lakaran karakter lah. Kan? Macam mana mula-mula imajinasi ni luar biasa lah. Betul lah. Kan? Jadi macam mana kita karakter ni ada banyak. Kalau kita nak tengok nanti takut ada orang kata tiru pula apa semua. Macam mana dapat idea? Benda tiru tu sebenarnya kita always akan ada inspiration from somewhere. Dia tak pernah ada benda yang betul-betul from zero. So bila kita tengok banyak bahan, tak kira daripada mana tempat, dia benda tu akan masuk dalam memory kita dan kita akan jadi mix around dan then bila kita outputkan dia ke drawing, itulah hasil tu. Kita tengok kan selain daripada komik Andika ni, Nan Zutaro bukan saja bawa diri, bawa buku, ada juga bawa tab ni. Ni adakah best friend dia pergi mana-mana jadi? Lebih kurang lah. Lukis dekat pakai tu. Sebab ni more tu saya punya macam sketchbook lah, in mobile lah. Kalau pergi mana-mana, kalau boring ke apa, lepas tu saya dapat idea dan saya sketch lah. Lain-lain sketch. Sebab sekarang ni artis ada banyak buat benda macam ni. Ada setengah pakai sketchbook, ada setengah pakai tab. So mana-mana pun boleh. Ada tak sketch dekat dalam tu yang boleh tunjukkan kongsikan? Okey. Oh, kalau dekat TV tu lagi besar. Yang sekarang ni bawa portable. Dekat rumah tu tak boleh bawa keluar. Yang portable ni best Tak adalah banyak sangat tapi adalah sikit-sikit. Ini mungkin akan ada karakter Fiona nanti lepas ni. Itulah baru semalam saya terfikir, boleh tak lukis saya dekat dalam komik? Dan juga saya sebagai watak orang kampung mungkin ada. Orang kampung Okey, saya nak jadi puteri. Minta Adalah macam sketch-sketch macam ni. Like this. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan sikit kepada penonton kita. Yes. Ni masa zaman Andika menyambut selamat Hari Raya lah. Buat kat kampung masa tu kan. So tu sebab kita boleh buat kat mana-mana. Sebab dia senang boleh lukis. Pakai tab macam tu sahaja. Jadi kalau kita tengok bagaimana dari segi sambutan daripada generasi-generasi baru ni khususnya mereka yang minat kepada komik dan mereka yang nak melukis komik juga. Saya rasa untuk generasi ni banyak orang dah start, banyak budak-budak dah start expose dengan komik because dia expose dengan online kan. So banyak komik-komik keluar melalui online. So diorang ni dah jadi macam perkara biasalah tengok komik. So macam permintaan komik tu dah makin banyak daripada consumer itself. Dan kita juga ada banyak budak-budak baru, budak-budak muda yang pun inspired untuk buat komik diorang sendiri. Itu yang jadi banyak budak-budak buat independent komik semualah. Betul. So jadi saya rasa sambutan komik ni macam dah makin banyak lah. Especially bila saya tengok, saya witness sendiri kat PBA KL untuk tahun ni pun banyak parent cakap anak-anak datang ataupun even remaja ke datang, even orang macam umur saya pun banyak yang cari komik juga. Tapi macam mana kita nak tahu satu komik tu adalah komik yang bagus? Adakah dari segi lukisannya, penceritaannya ke apa? Memang kita semua well known that komik is a medium of drawing kan. So memang drawing pun ambil perkara yang penting, tapi sebenarnya komik juga is a form of storytelling. So bagi saya personally, the first thing yang paling bagus untuk komik ialah presentation kita. Maksudnya presentation buku tu. Macam mana kita susun panel, macam mana kita susun story flow, macam storyboard semua ni everything. How kita susun page story tu. So that's first one lah bagi saya. Sebab kadang-kadang bila kita pandai control that presentation, kadang lukisan tak seberapa, story tak seberapa pun orang tak kisah lagi pasal kita nampak the flow dia. And then the second one is dua ni kena balance, script dengan drawing. So dua-dua ni kena seboleh-bolehnya try balance out lah. So bila dapat tiga-tiga ni balance out, that will make a good comic lah. Okey. Jadi kalau kita tengok ni dalam ni dah bahasa Inggeris. Adakah Abang Nazrul sendiri memang dah siap-siap tuliskan dalam bahasa Inggeris ataupun ada translator yang dihantarkan untuk buat? Sebab yalah kadang-kadang bila translator apa yang kita rasa dan apa yang dia faham dah jadi lain kan. Saya mulakan buat dalam skrip BM and then saya ada few friends yang memang better English than
myself dan minta dia check and dia betulkanlah saya punya English dan translatekanlah dengan yang lebih proper lah. Kan senang lah, maksudnya orang tu faham apa yang Abang Nazul nak. Kan dan benda tu sampai kan takut dia punya translate tu jadi lain pula. Kan. Happynya dapat komik hari ni. Fiona tadi first sampai tu dia buat apa? Dia bawa buku. Yes. Memang betul. Normal. Sebab orang yang suka buku memang bila dapat buku dia akan bawa buku dulu. Bawa printing tu. Bawa printing dia. Kan? Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu penonton yang ada dekat rumah, bagi siapa-siapa yang mungkin berminat bercita-cita nak melukis komik, nak macam tanya macam mana sebenarnya nak jadi seorang pelukis komik, anda boleh tanya kepada Nanzo Taro. Instagram boleh kongsikan tak? Okey, saya punya nickname Instagram is Nanzo Taro lah. Senang je. Yes, tapi saya banyak aktif dalam Facebook dan anyone who want to follow macam mana saya punya progress dengan komik Andika ni, saya ada Facebook page tajuk yang sama, Andika Nusantara Saga. So kat situ saya suka kongsilah saya punya progress artwork, saya punya update bila next keluaran dan sebagainya lah kat situ. And the next pre-order semua. Okey. Jadi bang, seringkas yang boleh untuk menjadi seorang pelukis komik yang terbaik bang. Maksudnya orang yang sekarang ada minat, macam mana dia nak mulakan langkah pertama dia? First of all, minat lah. Itu paling penting. Kalau tak ada minat pun tak guna. And then do lots of research. And then bila kita ada macam idola artis atau karya, kita study macam mana dia boleh jadi level macam tu. And then another thing is always practice. Melukis ni sebenarnya dia even pada orang yang terror pun dia kena always draw baru dia akan meningkat. Kadang-kadang ada orang yang pandai lukis pun kalau dia dah lama tak draw dia akan jadi karat. Betul. Bila nak start balik dia susah. So it's always keep drawing, dia akan berkembang lah, akan improve lah dia punya skill. Dengar tu Muaz, bukan tak mungkin, anda hanya perlu praktis. Saya dah tak boleh dah, saya rasa. Daripada langkah pertama masa saya sekolah, saya rasa tahu saya tak boleh lukis. Fiona saya rasa memang ada harapan lagi, dia memang pandai lukis. Nanti saya start balik. Jangan give up Okey, kena boleh. teruskan tau. Okey. Thank you Muaz. Yes. Terima kasih Cik Sama-sama. Nan. Jadi bagi anda semua yang ada dekat rumah tu, kalau nampak anak-anak cenderung ke arah melukis tu, Support. pupukkanlah, support.